Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'ja'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Putra Heights yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam majlis kuliah subuh walaupun dalam keadaan online pada pagi hari ini, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan di dalam majlis ini merupakan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam tidak dilupakan untuk dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaat uzma beliaulah kita semua berharap kelak. Kita mengharapkan untuk dapat istiqamah berjalan dan menjadikan beliau sebagai panutan ataupun uswatun hasanah, qudwatun hasanah, suatu panutan dan juga ikut yang wajib untuk kita ikuti sehingga pada akhir hayat kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada pagi yang mulia ini saya diminta oleh pihak masjid dan juga pihak daripada majlis agama dan lain-lain untuk menjelaskan tentang bahayanya, iaitu apa yang dipanggil dengan LGBT dan juga bahaya murtad atau gejala murtad yang muncul pada akhir-akhir ini di kalangan umat Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita pertama kena faham definisi dahulu. Definisi dengan apakah itu LGBT. Dan setelah itu kita akan membahas tentang bahayanya murtad. Setelah of course kita menjelaskan tentang hukum hakam LGBT itu sendiri. So perkataan LGBT adalah sebuah akronim daripada istilah yang panjang, iaitu L dengan maksud lesbian, G dengan maksud gay, B dengan maksud bisexual, T dengan maksud transgender. So maksud yang pertama, lesbian adalah hubungan seksual atau hubungan seseorang perempuan dengan sesama perempuan. Jadi kecenderungan seseorang perempuan ini tidak pada lelaki tapi lebih kepada perempuan dengan perempuan. Jadi dia tidak berkehendak ada kecenderungan dengan lelaki tapi dia dengan perempuan. G pula adalah gay, yang memiliki erti iaitu hubungan antara lelaki dengan lelaki, yang mana sebahagian daripada kitab-kitab lama menyebutkan sebagai amalan ataupun perkara yang dilakukan oleh kaum Lut, kaum Nabi Lut, yang telah diharamkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub di dalam nas-nas yang sahih, bahkan juga di dalam sumber-sumber atau kita panggil dengan Anajil Qudsiyah, iaitu kitab-kitab Injil yang suci maupun dalam kitab-kitab Samawi yang terdahulu seperti Taurat dan lain-lain. Lalu ada istilah bisexual dengan makna iaitu seseorang yang boleh menerima dua-dua. Berarti mungkin dia normal di dalam satu hal tapi dia juga memiliki kecenderungan iaitu suka sama jenis. Jadi dia dua-dua boleh. Dan yang terakhir adalah transgender, iaitu dengan makna
seseorang yang transgender, iaitu dia merentasi gender yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti manusia yang mungkin dia itu adalah diciptakan sebagai lelaki dengan memiliki alat vital lelaki, tapi dia memilih untuk tidak menerima hakikat ciptaan tersebut dan berpindah kepada jantina yang lain, iaitu ingin menjadi perempuan. Atau sebaliknya, iaitu perempuan yang lahir dalam keadaan perempuan tapi kerana memiliki kecenderungan lelaki, maka dia memilih untuk menganggap dirinya sebagai lelaki berbanding sebagai perempuan. So ini yang dipanggil dengan LGBT. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bagaimanakah sikap Islam dalam hal ini? Jadi kita kena faham dahulu bahawa Islam ini adalah agama fitrah. Masa agama fitrah ini agama yang telah Allah turunkan dan Allah jadikan daripada fitrah, iaitu fitrah manusia untuk mengikut agama ini. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, iaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Menghadapkanlah atau hadapkanlah wajahmu, maksud kiblat engkau, maksud dia kita kenalah untuk memiliki berpegangan, bertaujih, iaitu menjadikan landasan hidup lidini hanifa, iaitu menuju agama yang hanif, agama yang hanif, yang tengah-tengah, yang adil, yang bersifat moderate, yang bersifat benar, okey, yang sesuai, iaitu apa? Fitratallahi allati fataran nasa, yang mana dia adalah ketentuan, iaitu fitrah daripada Allah, yang mana Allah jadikannya sebagai fitrah kepada seluruh manusia. Alaiha, okey, padanya la tabdila li khalqillahi, tidak boleh mengganti sama sekali, tidak ada ganti, tabdil, tidak ada penggantian bagi makhluk Allah. Zalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, agama yang lurus, yang tegak, okey, yang jelas berada pada jalur yang benar. Okey, walakin aksaran nasi, akan tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Daripada firman Allah SWT ini, kita kena tahu bahawa kita masukkan di dalam dada kita sebagai umat Islam, bahawa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang hanif. Islam adalah agama yang Allah telah tentukan dan Allah jadikan ia sebagai fitrah bagi sekalian manusia. Ini kita kena pegang. Dan perintah Allah, fa'akim wajhaka lidini hanifa, adalah perintah Allah untuk kita berada pada jalan agama ini. Agama yang Allah turunkan ini. Allah SWT perintah kita untuk ikut ta'at, sami'na wa ata'na. Mengikuti jejak langkah ini. Ini adalah perintah Allah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Seperti firman yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati sampailah engkau dalam keadaan muslim. Berarti perintah Allah untuk kita berpegangan dengan Islam sebelum kita mati. Jadi segera untuk pegang pada agama yang benar ini. Lalu Allah SWT juga menjelaskan la tabdila li khalqillah. Agama ini tak boleh diganti, tidak terganti bagi makhluk Allah. Maksud dia agama, akidah, fiqh dan tasawuf dia jelas dan tidak terganti dan tidak boleh diganti. La tabdila, tidak ada gantian sama sekali. Begitu juga di dalamnya perkara-perkara yang bersifat fundamental seperti fitrah manusia yang juga Allah jadikan juga tidak boleh diganti. Sebab itu di dalam konsep Islam juga kita tidak boleh taghyiru khalqillah. Ini semua furu', pecahan daripada ayat yang panjang ini. Okay. Lalu zalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang menuju jalan yang lurus. Walakinnan aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu,
kerana mereka tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mereka telah menghijabkan diri mereka dengan dengan din yang hanif ini. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Dari ayat ini kita boleh jelaskan bahawa Islam sebagai agama yang benar sentiasa konsisten dengan fitrah manusia. Kita boleh menemukan dalil kewujudan Allah SWT dengan fitrah diri kita sendiri. Seperti kita tahu bahawa diri kita lemah, ada isu-isu yang kita tidak dapat kontrol, yang mana kita iltija. Jadi kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat untuk kita bergantung. Bahasa Arab dipanggil dengan iltija, iaitu lari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Islam, hadirinul hadirat hafizakumullah, sentiasa wajib untuk tajdidun niat, membenarkan niat kita, memastikan iman kita dalam iman yang benar. Dalam hal LGBT ini, kita perlu memahami bahawa konsep LGBT adalah jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita lihat kepada ayat yang pertama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan jantina, iaitu sama ada lelaki dengan perempuan. Ada di kalangan manusia yang mungkin tercipta dalam keadaan jantina yang confused, dipanggil dengan khunsa. Tapi khunsa ini bukan transgender, ya. Khunsa ini, dengan maksud khunsa di sini adalah yang memiliki dua alat vital atau dua alat kelamin. Memang lahir-lahir ada zakar dan ada farji, misalan dia. Maka dalam hal ini fiqh juga mengajarkan macam mana dia nak tentu sama ada lelaki atau perempuan. Dia bukan pakai suka tentukan sahaja. Dia ada mekanisme dia untuk menentukan. Dipanggil dengan khunsa muskil. Ada khunsa yang gharu muskil, berarti dia tinggal betulkan jelah alat kelamin dia dengan sesuai dengan fitrah dia. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan lelaki dan perempuan, dan dari lelaki dan perempuan ini agar supaya bertanasul, iaitu lahirkan zuriat. Seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari ayat ini, wahai manusia, bertakwalah engkau atau kalian semua dengan Tuhan kalian, yang mana telah menciptakan kalian semua dari satu manusia, iaitu Nabi Adam AS. Wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan daripada satu jiwa ini zaujaha, iaitu pasangannya, iaitu Sayyidatuna Hawa. Okey. Wa batha minhuma rijalan katsira, dan darinya lahirlah banyak manusia, banyak lelaki, wa nisaa, dan juga perempuan. Wattaqullaha, semoga kalian semua bertakwa kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Okey. Berarti adanya jantina lelaki dan perempuan ini by nature. Allah SWT dah ciptakan by nature manusia, fitrah daripada Allah kepada kita semua, adanya lelaki dan perempuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bahawa pernikahan, hubungan seksual yang dihalalkan hanya antara lelaki dengan perempuan. Seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa juga ayat ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa in khiftum, kalau kalian semua takut atau ragu-ragu, tak mampu untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang bila mana dia menikah dengan anak yatim ini, maksud dia perempuan-perempuan yang tidak ada penjaga. Fankihu, maka kalian semua bernikahlah. Ini perintah daripada Allah. Bernikahlah ma tabalakum minan nisa, apa yang baik bagi kalian di kalangan perempuan. Berarti perintah ini kepada lelaki untuk menikahi perempuan, sama ada 2, 3 atau 4. Kalau engkau tidak mampu, maka cukup dengan 1. Okey, dalam hal ini perintah bahawa pernikahan hanya sah antara lelaki dengan perempuan. Fankihu, ayat perintah.
Dan dari sini juga kita tahu bahawa ini adalah ketentuan Allah juga. Wa min ayatihi, dari surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iaitu di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ana khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia telah menciptakan untukmu isi-isi dari kamu. Maksudnya dari Adam keluarlah dan ada lain, okey, yang lain. Litaskunu ilaiha, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Jadi as-sakinah hanya boleh wujud apabila adanya lelaki dengan perempuan. Apabila ada suami dengan isteri. Bukan suami dengan suami, bukan isteri dengan isteri, tidak. Tapi antara suami dengan isteri. Litaskunu ilaiha. Litaskunu, kalian semua lelaki, ilaiha, kepada mereka, azwajan, perempuan tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Jadi dan dia menjadikan di antara kamu rasa mawaddah, iaitu kasih sayang, warahmah. Rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau kita menggunakan akal kita, menggunakan kecerdasan kita, maka kita akan menerima bahawa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena menerima takdir tersebut. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Jadi apabila kita sudah tahu ini, bahawa pernikahan hanya boleh lelaki dan perempuan, tapi kita juga mengerti dan faham bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan perempuan dengan syahwat. Ini adalah perkara yang semua tahu bahawa manusia memang ada syahwat. Dan Allah jadikan. Dan ini keistimewaan bagi manusia yang mana mereka berakal dan bersyahwat, yang berbeza dengan para malaikat yang mana mereka tidak diberikan syahwat. Sebab itu para malaikat mereka mentaati Allah SWT dan tidak akan menderhaka sama sekali dengan Allah SWT kerana tidak ada di sisi mereka sifat menderhaka tersebut. Mereka hanya taat. Walau bagaimanapun Allah SWT memerintahkan kepada Bani Adam atau kepada umat manusia, tugas kita di dunia ini adalah untuk menjaga nafsu kita dan mensalurkan kebutuhan biologi kita kepada jalan yang benar, dan selain daripada itu adalah juga untuk memastikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad, iaitu kepada golongan-golongan lelaki mukmin, kalau kalian sebut sebagai orang yang mukmin, yaghuddu min absarihim, dia orang kena jaga, hendaklah dia menahan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan-kemaluan mereka, iaitu jaga alat-alat vital mereka, iaitu jaga iaitu private parts mereka daripada melakukan perkara-perkara yang buruk seperti perzinahan. Walaupun lelaki dengan perempuan ini hubungan yang diperbolehkan, pernikahan hanya boleh lelaki dengan perempuan, walau bagaimanapun melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah adalah diharamkan, yang disebut sebagai zina. La taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Dekat zina saja tak boleh, apa lagi berzina. Lalu dia kata zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan lalu dia kata juga wa kullil mu'minat. Ingat, syahwat itu bukan hanya pada para lelaki tapi juga para wanita. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka perempuan-perempuan yang beriman. Kalau mereka beriman, kena yaghuddna min absarihinna, mereka kena menjaga atau mengalihkan, pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan mereka kena menjaga farji-farji mereka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kena jaga nafsu kita. Dan kita memang diciptakan oleh Allah dengan berbagai nafsu yang mana ia menjadi ujian bagi umat manusia. Yang mana nanti insya-Allah kita akan terangkan hubungan
hubungan ayat-ayat ini dengan konteks yang sedang kita berbicara pada hari ini. Sebab itu juga kita kena ingat bahawa Allah SWT berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka, iaitu apa? Hanya kepada tempat yang sah. Maka mereka ini, sesungguhnya mereka adalah dalam ini tiada tercela. Bukan termasuk orang-orang yang tercela kerana mereka orang yang menjaga. Okey. Sekarang Ustaz, macam mana hukumnya LGBT ini? Berarti tidak ada pernikahan yang sah melainkan dari lelaki dengan perempuan. Tentunya yang bukan mahram, lelaki dengan perempuan hanya boleh sah. Maka hubungan lesbian, iaitu hubungan perempuan dengan perempuan, sama ada sengaja mereka melakukan pernikahan yang jelas pernikahan tersebut tidak sah di dalam Islam, so tidak ada pernikahan tersebut, maka hubungan ini adalah juga dianggap sebagai zina. Begitu juga dengan lelaki dengan lelaki, atau dipanggil dengan iaitu dipanggil dengan homoseksual ataupun gay. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala iaitu apa? Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A'raf tentang kisah Nabi Lut, kisah kaum Nabi Lut. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Yang bermaksud, dan ingatlah kisah Nabi Lut, walutan, dan ingatlah kisah Nabi Lut. Ya, di mana idh qala liqaumihi, ketika Nabi Lut itu berkata kepada kaumnya, liqaumihi, kaum Nabi Lut pada waktu tersebut, atatuna al-fahishata, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah yang amat keji ini? Iaitu apa? Ma sabaqakum, yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Jadi umat-umat semesta alam tak ada seorang pun yang buat perkara yang keji ini pada zaman Nabi Lut tersebut. Sebab itu setelah zaman Nabi Lut, jelas perbuatan ini dikeji dan dibenci, dan termasuk fahisyah. Fahisyah itu adalah pekerjaan yang sangat keji, yang fawahish, yang tak boleh untuk diikuti, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diharamkan oleh segala agama. Diharamkan oleh segala agama. So, lalu dia kata apa? Innakum lata'tuna, dijelaskan sekarang apakah perbuatan fahisyah tersebut. Innakum lata'tuna rijala, sungguhnya kamu menggauli lelaki syahwatan, untuk memenuhi syahwat kalian, min dunin nisa'i, iaitu bukan dari kalangan perempuan, iaitu menjadi isteri-isteri kalian. Bal antum qaumun musrifun, sebenarnya malas hakikatnya kalian ini adalah orang-orang yang telah melakukan telah musrifun tu berlebihan. Musrifun tu israf lah. Israf tu berlebihan. Maksud dia apa? Dia telah melebihi batas. Kerana apa? Ya, manusia diciptakan dengan syahwat. Tapi dia seharusnya mensalurkan syahwatnya dengan jalan yang betul. Iaitu kalau dia lelaki, maka dia perlu mencari wanita untuk dia dinikahi dan berhubungan, dan melampiaskan syahwatnya pada tempat yang benar. Tapi tidak boleh. Tidak boleh dan haram, bahkan termasuk di kalangan zina, apabila seorang melampiaskannya kepada orang yang tidak dihalalkan, iaitu seperti sejenis lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Lalu firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dari surah An-Naml, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan amat keji padahal kamu dapat melihat? Mengapa kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Tajhalun ni adalah orang kaum-kaum yang jahiliyah, kaum yang jahil. Okey, lalu surah Al-Ankabut juga, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar
fama kana jawab qaumihi illa an qalu i'tina bi adzabillahi in kunta minas sadiqin. Jadi apa, ditantang pada surah Al-Ankabut ini, yang mana kaum Nabi Lut, apabila Nabi Lut SAW telah bersabda kepada mereka untuk bertaubat kerana ini jelas salah yang tak pernah ada seorang pun umat melakukan perkara ini. Jadi bertanya kepada mereka juga, apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Iaitu inilah masalah dia. Lalu maka tidak ada jawapan kaumnya kecuali mereka mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Berarti apa? Mereka tidak ada hujah melainkan tantang Allah, tantang Nabi Lut, iaitu apa? Kalau betul kami ini salah, kalau engkau betul iaitu kami ini salah, bawalah azab. Dia nak macam tu, dia tantang Allah, maka turunlah iaitu salah satu azab di mana mereka itu buminya diterbalikkan sehingga kan mereka semua mati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kisah kaum Nabi Lut. Jadi apa? Jadi kita boleh renungkan di sini bahawa ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana dengan perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk masalah lesbian dan gay ini adalah perkara yang fawahish, yang mana di dalam Islam ijma', bahkan bukan hanya ijma', adalah perkara yang diketahui di dalam agama secara pasti, yang disebut sebagai ma huwa ma'lum minad-din bidarrah, tentang keharamannya. Maka kalau melakukan perkara ini, ketahuilah ia adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. So ustaz, kalau saya dilahirkan, kan ada di kalangan mereka mengatakan bahawa inilah fitrah Allah yang telah Allah jadikan pada diri saya. Saya memiliki kecenderungan lelaki dengan lelaki, atau saya perempuan dengan perempuan. So bagaimana saya hendak lakukan? Ini adalah kecenderungan yang telah Allah jadikan. Maka untuk menjawab persoalan ini, jawapan yang sebenar, Allah juga menjadikan fitrah bagi manusia ada syahwat. Ya, itu kita tahu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menjaga syahwat kita, untuk menggerakkan pada jalan yang benar. Maka menjadi kewajipan bagi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membetulkan diri kita, muhasabah diri kita, dan pastikan kita mensalurkan syahwat itu pada jalan yang benar. Nanti kita khawatir, takut ada orang, mungkin lelaki, buaya darat. Buaya darat tu maksud dia lelaki yang memang sex predator lah. Maksud dia suka kacau, suka perempuan dan bertukar-tukar perempuan dan lain-lain. Misalnya, dia dilahirkan seperti itu bagi dia. Bagi dia, saya memang Tuhan jadikan saya banyak syahwat. So, saya tak boleh nak kahwin sebab apa? Saya suka banyak perempuan. Contoh dia, masuk banyak perempuan ni suka banyak girlfriend dan tidur dan berzina. Dan dia kata ini adalah apa yang Allah SWT ciptakan bagi dia. Apakah kita pula pada hari ini ingin membenarkan kata-kata dia dan mengatakan bahawa zina itu halal? Na'udzubillah min zalik. Tidak. Sepatutnya kita kata kepada dia untuk menahan nafsu tersebut dan hanya salurkan kepada isteri-isteri dia yang halal bagi dia sahaja, dan tidak untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hubungan seksual di luar pernikahan. Begitu juga dengan masalah gay dan lesbian. Sepatutnya kalau mereka benar-benar ikhlas di dalam hatinya, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ini adalah ketentuan yang Allah SWT jadikan, iaitu Allah menurunkan syariat untuk dipatuhi dan ikuti, maka seharusnya dia redha dengan apa yang telah Allah tentukan, menjauhi daripada maksiat tersebut dan hanya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mensalurkannya pada jalan yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu sekarang kita ingin membahas tentang transgender. Bagaimana ustaz dengan transgender? Jadi untuk masalah transgender ini, jadi di dalam sabda Rasulullah SAW telah menentukan, menentukan bahawa kita dilarang untuk melakukan iaitu menentukan perkara-perkara yang dilarang, seperti
menukar atau seorang lelaki yang berpura-pura atau berusaha untuk menjadi seperti seorang perempuan. Ini dikatakan macam itulah. Orang yang berusaha untuk menjadi seperti seorang orang perempuan. Atau sebaliknya. Iaitu apa? Seperti seorang lelaki yang seorang perempuan yang berusaha atau ingin menjadi seperti seorang lelaki. Ini adalah dilarang di dalam Islam. Dilarang di dalam Islam kerana apa? Kerana merubah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, bagaimana saya diciptakan oleh Allah memang rasa perempuan, memiliki cita rasa perempuan. Contohnya lelaki ada lelaki yang dilahirkan lelaki, akan tapi kononnya ada kecenderungan kepada perempuan. Maksud kecenderungan fizikal, bukan fizikal jisim, tapi dia merasa diri dia itu perempuan. So macam mana? Dalam Islam kita mengajarkan bahawa dia perlulah untuk mengawal nafsunya dan dia kena lawanlah genetik tersebut atau syahwat tersebut yang merasakan dia itu perempuan untuk kembali kepada fitrah asalnya. Entah dengan cara apa pun. Kalau dia betul-betul beriman, mungkin dia ambil pil untuk hormon kembali kepada lelaki lagi, kalau betul-betul itu kerana hormon. Tapi ada beberapa buku seperti yang saya baca, ditulis oleh His Royal Highness Prince Ghazi bin Muhammad, salah seorang prince dari Jordan. Prince maksud dia kerabat Jordan. Saya tak ingat dia nombor berapa dalam line mamlakah ataupun monarki Jordan. Tapi dia tulis buku ni, iaitu ada banyak buku dia tulis, salah satunya A Think Person's Guide to Our Times. Jadi dia membahas isu-isu kehidupan pada hari ini. Boleh baca dalam buku ni. So dia menjelaskan tentang LGBT. Isu paling besar sekarang adalah isu LGBT, di mana dia sebagai seorang ternama, orang yang memiliki nama di kalangan orang yang berilmu dan juga seorang berpengaruh di Jordan, di kalangan royal, di kalangan istana yang ada di Jordan, kerana di Jordan adalah mamlakah, iaitu kerajaan beraja, yang mana di dalam ini menceritakan atau mengisahkan tentang bagaimana dia sendiri dipaksa dan disebut atau di-urge oleh diplomats dari negara barat, dari golongan-golongan yang memperjuangkan aktivis hak asasi, kononnya hak asasi manusia dan lain-lain, untuk membenarkan LGBT dan transgender terutamanya dan lain-lain. Maka dia, of course dia jawab dalam buku ini, kenapa benda itu tak boleh? Kerana apa? Benda ini adalah obviously contradicts with many fundamental Islamic teachings on family and sexual morality. Dia dah sebut, ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran dasar di dalam Islam tentang hubungan keluarga dan moralitas seksual. Okey. Dan dia katakan bahawa dia bagi contoh orang golongan yang transgender ini, contoh dia lelaki, berarti dia ada zakar, dan dia ingin untuk menjadi perempuan misalnya, golongan transgender, atau mungkin bahasa keren di Malaysia dipanggil dengan maknyah misalnya. So mereka memilih untuk merubah jantina dia. Dan ini bahaya bagi dia. Kerana apa? Ini adalah salah seorang body identity integrity disorder. Dia bagi apa? Iaitu sebuah identiti badan, anggota tubuh yang ada disorder terhadap integriti badan tersebut. Atau mungkin dipanggil dengan istilah secara ilmiah sebagai xenomelia. Xenomelia ini secara literally adalah foreign limb. Iaitu dia merasa bahawa ada any part of his body as a foreign part. Yang mana dalam hal ini konteks transgender adalah zakar misalnya, di mana dia merasa zakar dia itu adalah tidak sepatutnya ada di situ kerana dia merasa diri dia perempuan. Yang sehinggakan sebahagian dari mereka untuk mengconvincekan diri bahawa aku ini bukan lelaki, aku ini perempuan, sanggup mengambil berbagai jenis ubat, hormon untuk menjadikan diri dia sebagai lebih dekat kepada perempuan dibanding lelaki. Yang mana benda ini adalah dia sebut sebagai kind of neuropsychiatric condition, iaitu suatu penyakit, neuropenyakit
Yelah, apa dia panggil sakit jiwa lah, boleh kita kata macam itu. Psychiatric condition yang menyebabkan diri dia adalah orang yang intense, yang individual yang ada intense, yang dia sepatutnya normal tapi dia buat diri dia menjadi tidak normal dan menyusahkan diri dia, menyakit diri dia dan mencederakan dirinya. Lebih-lebih lagi bagi mereka di kalangan transgender yang sanggup untuk amputate, use that word, this is amputate, untuk menghilangkan atau mengamputasi alat vital dia, iaitu zakar dia, hanya kerana ingin menjadi perempuan. Secara agama jelas perkara ini diharamkan. Dan secara medical, kalau menurut dalam buku ini yang mana telah disebut secara jelas daripada sumber-sumber perubatan sendiri, dia adalah perkara yang ini adalah penyakit inner pain, must be going through a lot of inner pain and depression to want to do that to themselves, and then to preserve to go to surgery after bloody surgery. Banyak surgery yang dia kena pergi dan menyebabkan dia dalam keadaan tambah severe. Okey, dalam hal ini kita boleh nampak bahawa perbuatan transgender ini adalah sangat-sangat tidak sesuai dengan fitrah, iaitu fitrah manusia tadi, iaitu fitrah yang Allah jadikan, fatrah nasa yang Allah jadikan kepada manusia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini kita perlu muhasabah diri bahawa apakah segala hukum hakam yang telah sabit di dalam nas-nas yang jelas. Jadi isu LGBT ini adalah nas yang jelas. Nas yang jelas tu maksudnya nas yang tidak mungkin untuk dapat kita ingkari. Perkara yang wajib kita ketahui. Ada ulama sebut sebagai ijma', tapi dia sebenarnya bukan hanya ijma'. Dia lebih tinggi daripada ijma' yang disebut sebagai ma huwa ma'lum minaddin bid darurah. Apakah itu ma huwa ma'lum minaddin bid darurah? Di dalam Islam kita memahami ma huwa ma'lum minaddin bid darurah adalah sesuatu wa ma'lum, ia adalah perkara yang diketahui minaddini di dalam agama bidarurati secara pasti. Yang mana misalan dia termasuk dari perkara ma huwa ma'lum minaddini bidarurah. Kalau kita nak kiaskan atau kita nak faham contoh yang lain, umat Islam, siapapun umat Islam, dia akan tahu bahawa yang namanya solat 5 waktu adalah perkara yang wajib. Solat 5 waktu fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Ini adalah ma huwa ma'lum minaddini bidarurah. Jadi tak mungkin ada umat Islam yang tak tahu solat 5 waktu itu wajib. Begitu juga ma huwa ma'lum minaddin bidarurah seperti tentang perzinahan itu adalah diharamkan. Berarti dia tahu bahawa semua dalam umat Islam tahu perzinahan ini diharamkan. Khamr diharamkan. Ini perkara yang ma huwa ma'lum minaddin bidarurah. Melanggar ma huwa ma'lum minaddin bidarurah ini adalah dilarang dan boleh jatuh dalam keadaan murtad. So, disebut dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab ini Al-Ilmam bi Masailil I'lam bi Qawatil Islam oleh Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Maghribi Ar-Rashidi, meninggal tahun 1096. Apa dia sebut? Wa minha, termasuk perkara yang menyebabkan seorang jatuh dalam kemurtadan atau kekufuran adalah ingkaru wujubi wajibin, mengingkar kewajiban perkara yang wajib. Jadi kalau dia buat perkara yang diharamkan, contoh dia orang yang berbuat zina, itu kita panggil sebagai murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Dia tak jatuh kufur. Dia berbuat zina, dia buat dosa besar. Ya. Dia salah. Ya. Dia berdosa. Ya. Tapi dia tak jatuh kufur kerana murtakibul kabirah tidak jatuh dalam kekufuran. Itu pendapat Ahli Sunnah Jemaah, berbeza dengan golongan Khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Murtakibul kabirah, melakukan dosa besar, jatuh kufur. Umat Islam tak, kita tak kata orang yang melakukan dosa besar sebagai jatuh kufur. Tapi dia boleh jatuh kufur apabila ingkar wujubi wajibin, mengingkari perkara yang wajib. Mengingkari perkara wajib, mengingkari kewajipan perkara yang wajib. Wa tahlilu haramin, dan menghalalkan yang haram
mujma'in alaihi, yang diijma'kan atau disepakati oleh ulama atas keharamannya, ma'lumin, yang diketahui, minad dini, di dalam agama, bidarurati, secara pasti. Contoh dia, zina haram tak? Haram. Bagi saya halal. Itu boleh menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Kata-kata seperti itu. Ini kita kena jaga-jaga. Ini mengingkari ma huwa ma'lum minad din bidarurah. Lesbian, gay, bisexual, okay, transgender adalah perkara yang diharamkan secara ijma', bahkan ma huwa ma'lum minad din bidarurah. Lebih-lebih lagi sampai kepada qat'u, memotong alat vital. Ini yang dipanggil dengan la tabdila li ghairillah. La tabdila, iaitu tidak boleh mengganti dalam dalam ayat tersebut, li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh mengganti bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sebut apa? Contoh dia, karak'atin min ihdal maktubat, seperti orang yang mengingkari kewajipan salah satu rakaat daripada salah satu solat maktubat, solat yang 5. Solat yang telah dicatatkan oleh Allah SWT. Seperti apa? Seperti solat zuhur 4 rakaat, dia nak kata 3. Contoh dia. Tak boleh. Sampai itu. Lebih-lebih lagi mengatakan solat zuhur tidak wajib. Atau orang mengatakan bahawa solat subuh itu sebenarnya tak wajib. Itu tak boleh. Okey. Au syai'in min saumi Ramadan. Atau mengatakan puasa Ramadan itu tak wajib. Sunat sahaja. Ini menafikan kewajipan puasa Ramadan. Wa kasyur bil khamri, seperti orang yang menghalalkan minum khamr. Minum khamr jelas haram secara ma huwa ma'lum min bidarrah. Kalau dia minum dalam erti benda itu haram, dia minum dan itu dosa, itu dosa sahaja. Tapi kalau ini dia kata apa? Khamr itu halal. Ini tak boleh. Wa zina, orang yang melakukan zina, mengatakan zina ini bukan melakukan zina tapi menghalalkan zina. Wal liwati, ini disebut wal liwati, dan menghalalkan liwat. Sekarang gay, macam mana dia nak buat? Hanya satu-satunya cara adalah dengan liwat. Zakar masuk ke dalam dubur pasangan dia, dan ini diharamkan di dalam Islam. Lalu ini nak menghalalkan perbuatan gay ini, la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Ini jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kita di dalam Islam tidak boleh israf, tidak boleh melebihi batas, melanggar hukum-hakam yang jelas pasti di dalam Islam. So perkara ini haram. Kalau ada, Ustaz tak tahu, Ustaz, saya ada perasaan. Permulaan ni kan perasaan. Saya ada perasaan macam tu. Bertaubat segera, berzikir, pergi jumpa tuan guru, ulama untuk mendapatkan petunjuk, dan cuba untuk betulkan diri. Cuba sedaya upaya untuk betulkan diri. Di Selangor ada peruntukan daripada pihak Majlis Agama Islam untuk kita panggil rehabilitation bagi orang-orang yang seperti ini. Tapi kena ikhlas lah. Kena ikhlas bahawa ini ketentuan Allah. Servitude tu penting, iaitu merasa diri ini lemah dan tunduk kepada hukum Allah, ini perlu. Jadi segera untuk membetulkan diri. Kalau transgender, dia lelaki tapi cenderung kepada perempuan, dia kena betulkan diri dia, cuba macam manalah dengan cara dia pergi ambil psychiatric, mungkin dari pihak Majlis Agama boleh menyediakan peruntukan untuk rehabilitation bagi orang-orang seperti ini, supaya mereka kembali kepada fitrah asal mereka. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Selanjutnya sekarang adalah menjelaskan tentang yang kita panggil dengan murtad. Jadi kita dah sebut tadi tentang salah satu penyebab jatuhnya murtad adalah orang yang mengingkari ma huwa ma'lum min ad-din bidarurah. Seperti dalam kitab Jawharut Tauhid, apakah Imam Laqani sebut? Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa had. Iaitu apa? Waman, barang siapa, bagi perkara yang diketahui dalam agama secara pasti, dia melanggar, dia jahadah, dia lawan perkara tersebut, maka dia boleh dihukum bunuh. Kalau dengan ketentuan hakim lah, ni tak boleh main hukum hakim sendiri, tapi ini kalau ketentuan daripada mahkamah dan lain-lain. Kufran sebagai kekufuran, laisa had, bukan had, bukan
hukum sebagai had-had ini adalah hukum orang yang berzina ada had kan. Itu jadi apa? Orang yang buat dosa, contoh dia dihukum, kalau ada contoh dia orang yang membunuh, maka dia di had qatlu. Had dia adalah juga dia akan di absentia iaitu dihukum, divonis mati misalnya, dihukum mati, maka dia masih dalam agama dia, maka dia dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di kubur Islam sebagai orang muslim. Akan tetapi orang yang jahadah, yang menukar tadi, yang menganggap bahawa perkara mahwa maklumin din bidarurah ini, dia mengingkari kewajipan tersebut, mengingkari keharaman tersebut, bagi dia perkara yang haram ini tidak haram misalnya dia. Ini dipanggil man jahada li maklumin daruratan jahat ini. Barang siapa yang melanggar perkara tersebut, menganggap menukar hukum hakam yang pasti ini, maka dia dianggap sebagai seorang yang telah jatuh dalam kemurtadan. Maka di dalam Islam ini adalah perkara yang bahaya. Lalu kita kena tahu bahawa termasuk dalam isu ini adalah bermain-main dengan perkara yang pasti ini. Perkara yang pasti. Atau bermain-main dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan murtad. Jadi kita pada hari semalam, hari Jumaat di Selangor, sudah mendengarkan khutbah yang Masya Allah, yang tegas, menjelaskan bahayanya bermain-main dengan kalam murtad, bermain-main dengan nak murtad dan lain-lain. Maka sebab itulah kita mengadakan kuliah subuh dengan judul seperti ini pada pagi hari ini, kerana bahaya, murtad itu bahaya. Termasuk yang menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kekufuran, menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang berjudul Al-I'lam Biqawatil Islam. Ini kitab dia. Imam Ibn Hajar meninggal tahun 974 Hijriah. Jadi dia dah lebih 400 tahun yang dahulu, sebelum zaman kejatuhan Melaka lagi. Apa dia kata? Jadi dari sini, famin dzalika al-azmu 'ala al-kufri fi zamanin ba'idin aw qaribin. Iaitu termasuk perkara yang boleh menyebabkan seorang jatuh dalam kekufuran adalah iaitu al-azmu. Al-azmu itu adalah berazam untuk dalam keadaan untuk jatuh kufur, sama ada dekat ataupun ba'id, lama lagi, iaitu sekarang atau nanti. Tak kisah, bila-bila dia niat seperti itu, maka dia jatuh dalam kekufuran. Atau ta'liquhu bilisan, atau mentaklik, menggantungkannya dengan lisan dia. Contoh dia kata, kalau macam ni maka jatuh kufur. Awil qalbi, atau dalam hati dia saja, bukan lisan, dia letak dalam hati. Dia berazam dalam hati dia nak jadi kufur, boleh terus jadi kufur. Okey. Ala syai'in walau muhalan, dia menggantungkan perkara tersebut walaupun pada perkara yang mustahil terjadi. Misalan dia, kalaulah ada Tuhan tu dua, maka niscaya aku kufur. Masalah dia, itu juga boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Itu kan mustahil secara akli. Fima yadharu fayakunu dhalika kufran fi hali, maka dia jatuh kufur secara ketika tersebut. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bahaya, dia murtad. Lalu juga termasuk daripadanya adalah ala tara annal istihza'a awil hazla ka ghairihima kadzalika al-fi'lu al-ati. Jadi apa? Termasuk juga daripadanya adalah orang yang beristihza, bergurau. Bergurau dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ini boleh seseorang itu jatuh di dalam kekufuran. Jadi jatuh dalam kekufuran seperti orang yang sengaja mempermain-main, memperolok-olokkan dalam isu-isu yang bersifat murtad. Contoh dia kata, susah sangat. Dalam Islam ni banyak aturan, nak kena solat 5 waktu misalnya dia. Nak tak boleh tu, tak boleh ni. Berzina pun tak boleh, haram. Nak jadi lelaki atau nak jadi perempuan pun tak boleh. Walaupun dia berbeza jantina nak tukar. Maka dia tak setuju, tak redha dengan hukum Allah ini yang pasti. Ini juga boleh berakibatkan kepada gugurnya iman. Maka oleh sebab itu wajiblah bagi kita umat Islam menjaga diri, jaga lisan, jaga hati kita. Jangan sampai kita terjerumus
di dalam kekufuran, terjerumus di dalam kemurtadan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena jaga diri kita daripada kekufuran kerana apa? Murtad ini adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Wa may yakfur, barang siapa berkufur, iaitu murtad, bil imani, setelah dia ada iman, faqad habita amaluhu, maka amal-amal dia, amal-amal dia habita, iaitu kira lebuh. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, kalau seorang itu dia ada kebaikan dalam hidup dia, dia banyak bagi charity, dia banyak solat, dia beribadah, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi haji, dengan semua ibadah yang dia lakukan, dengan umrahnya dan lain-lain. Itu semua pahala yang dia collect, ting 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 ting. Dia kumpulkan pahala tersebut. Akan tapi satu waktu dia melafazkan kata-kata yang dapat mencederakan iman dia, dapat mencederakan keislaman dia, iaitu dia contohnya berazam untuk jadi murtad atau menggantungkan taklid suatu kejadian atau satu perkara, walaupun perkara itu mustahil secara akal untuk menjadi murtad kalau perkara tersebut terjadi, maka ini terus menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kekufuran, berarti jatuh dalam kemurtadan yang menyebabkan dia habita amalu, amal dia adalah terlebuh. Tak guna. Semua ibadah yang dilakukan itu akan dihapus oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah, akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh. Murtad ini adalah perkara yang bahaya. Kekufuran ini perkara yang bahaya, yang wajib kita sebagai umat Islam untuk menjauhi daripada jatuh di dalam kekufuran dan kemurtadan seperti ini. Jadi dari sini tuan-tuan puan-puan, begitu juga jangan sekali-kali di kalangan orang-orang ada umat Islam yang memperjuangkan, ingin membenarkan, ingin menghalalkan perbuatan LGBT ini. Menganggap bahawa LGBT ini halal, ingin menghalalkan dia. Tak boleh. Kita sebagai umat Islam dilarang. Tapi Ustaz, macam mana dengan negara-negara di barat yang maju ini, yang moden ini, yang ingin menghalalkan dengan atas alasan hak asasi manusia dan lain-lain? Mereka urusan mereka. Kita biarkan. Kita jangan campur aduk dengan mereka. Mereka biar mereka. Antum wa sya'nakum. Kalian dengan urusan kalian semua. Kita sebagai umat Islam, kita jaga diri kita. Kita jaga negara kita. Kita jaga negara kita. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Dalam hal Islam ini, kita adalah orang-orang yang memiliki pegangan seperti yang telah Allah SWT firmankan, dan kita pegang dan kita ikut dalam keadaan istiqamah. Maka hadirin wa hadirat hafizakumullah, dari penjelasan-penjelasan ini, kita dapat tahu bahawa di dalam Islam, perkara-perkara thawabit ini, perkara-perkara ini perlulah untuk kita jaga. Ini yang kita sebut sebagai muhafazah. Kerana apa? Kita menjaga agama ini kerana agama ini juga menentukan kewajipan untuk menjaga 5 daripada maqasid, iaitu inti daripada falsafah dalam Islam. Kita panggil dengan maqasidus syariah. Pertama, hizbuddin. Kita tidak boleh mengkacau, menukar perkara yang pasti dalam agama. Yang kedua, hizbul aqli. Kita kalau yang sihat, yang boleh sihat, kita jangan buat diri kita sakit jiwa untuk jadi tidak sihat. Terlalu fobia, terlalu berangan-angan, mak jenin, terlalu fikir yang menyebabkan akidah kita tergugat. Hizbul aqli. Yang ketiga, hizbul nafsi. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang dapat membahayakan kita, seperti tertularnya penyakit AIDS, seperti seperti melakukan menghilangkan bahagian daripada body parts dia, seperti melakukan amputasi terhadap zakar dia dan lain-lain. Lalu kita ada hizbul nasli. Hizbul nasli, kita kena jaga keturunan kita, menjaga farji kita daripada zakar kita, daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pasti ini. Dan yang terakhir adalah hifzul mali, menjaga harta kita. Jangan sampai kita menafkahkan harta kita pada perkara-perkara yang diharamkan, seperti memfasilitasi perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara ini, dan juga menggunakan harta kita dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka insya-Allah sekian saja daripada kuliah subuh pada pagi hari ini. Kita berazam untuk menjaga diri kita, jaga iman kita, jaga agama kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian semua jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Mungkin sekian saja daripada pengajian kuliah subuh pagi hari ini. Saya aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.